Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Fidas dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kita akan membentangkan tajuk soalan 7 yaitu Kaedah Geografi Information System yaitu GIS telah mengubah bidang sejarah dengan membina semula naratif menggunakan data sejarah atau arkeologi yang sedia ada. Berdasarkan kepentingan ini, bincangkan kepentingan kaedah GIS dalam penyelidikan sejarah. Kumpulan kami terdiri daripada Christine Lau Litzi, yaitu saya, Nur Syafika binti Ali Safi, Nur Emma Fazana binti Roslan, Nurul Aliawiyah binti Zulkifli. Dan kumpulan kami bersetuju dengan pernyataan yaitu kaedah geographic information system telah mengubah bidang sejarah dengan membina semula naratif menggunakan data sejarah atau arkeologi yang sedia ada. Kaedah GIS ini penting dalam penyelidikan sejarah. Dan menurut N. Knowles, GIS adalah sistem pengurusan penggalan data yang kompleks dan mempunyai koleksi perkakasan komputer, perisian, dan data geografi yang dirangka bentuk untuk menangkap, memvisualisasikan, mengurus, menyimpan, mengemas kini, memanipulasi, menganalisis, dan memaparkan semua bentuk maklumat berujukan geografi. Bila pengajar sejarah menggunakan pakai tata rerun yang berubah mengikut masa. Enos juga menyatakan bahawa geografi merupakan pengajian tentang perbezaan rerun manakala sejarah pula merupakan pengajian tentang perbezaan masa. Aplikasi GIS menyediakan kaedah untuk menyatukan kajian untuk rerun dalam sesuatu masa tertentu. Ia juga dapat membantu visualisasikan peta taburan sesuatu perkara yang dikaji. Dengan itu, aplikasi GIS boleh menjadi perantar penemuan ahli-ahli sejarah, saintis, antropologi, dan geografi. Menurut Westcott pada tahun 2000, GIS menawarkan kepada ahli arkeologi satu alat penyelidikan yang menarik dan berkuasa kerana ia telah ditakdirkan untuk memberikan satu kesan yang mendalam dalam bidang arkeologi seperti berlaku kepada pengenalan pentarikan radiokarbon 14 pada tahun 1950-an. Mike Inerney dalam bukunya Class Space Time Equal to Historical GIS telah mengenalkan aplikasi GIS dalam pengajaran sejarah. Aplikasi ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk menjadikan lebih kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah pengajian sejarah. Dan seterusnya saya akan membentangkan komponen GIS. Terdapat 3 komponen utama. Dan sekarang saya tunjukkan 5 sebab 3 komponen utama ini adalah 1 perkakasan, 2 perisian, dan ketiga ialah manusia. Dan komponen data prosedur adalah di bawah komponen perisian yang kedua itu. Okey, menurut HU, komponen GIS boleh dibahagikan kepada 3 utama, yaitu sistem komputer yang tadi cakap perkakasan dan juga dikenali sebagai sistem operasi. Yang kedua ialah perisian GIS yang melibatkan data GIS dan kaedah penggunaan yaitu prosedur. Dan yang ketiga ialah orang-orang menggunakannya yaitu manusia. Okey. Dan perkakasan apakah itu perkakasan? Perkakasan disebut sebagai komputer yang terdiri daripada monitor, unit sistem atau CPU, papan kekunci, dan tertikus. Teknologi komputer harus dimiliki kemampuan kuasa yang tertinggi untuk menjalankan perisian GIS.
memori yang mencukupi untuk menyimpan jumlah data yang besar dan mempunyai kualiti yang baik dengan resolusi tinggi pada screen grafik warna. Okay? Dan kedua ialah perizinan. Perizinan melibatkan proses input, proses menyimpan, proses mengurus, proses menukar, proses analisis, dan proses output yang wajib hanya melibatkan perizinan GIS untuk mengendalikan sistem dan data-data tersebut. Pada asasnya, perizinan ini boleh didapati daripada syarikat swasta. Tapi sekarang boleh guna lebih praktik sudahlah, lebih boleh digunakan dalam semua bidang. Okay? Seperti syarikat ESRI dan produk perizinan yang boleh didapati adalah dalam bentuk ArcGIS, ArcView, ArcGIS Server, ArcIMS, ArcSEE, ArcGIS Mobile, dan ArcPad. Okay? Seterusnya, komponen utama ketiga ialah manusia. Manusia ini diberi dua kategori, yaitu pembangun dan pengguna. Pembangun ini adalah sejarawan yang berkemahiran dalam mengendalikan perizinan GIS, dan pengguna ialah sejarawan yang kurang berkemahiran dalam bidang GIS, tetapi mampu memahami perkara yang dipaparkan oleh perizinan GIS. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan saya kepada Syafika untuk membentangkan kepentingan GIS dalam pendidikan sejarah. Kepentingan GIS dalam pendidikan sejarah yang pertama ialah dapat meningkatkan mutu dan kualiti penyelidikan sejarah. Okay. Mutu dan kualiti penyelidikan sejarah yang baik bergantung kepada metodologi yang digunakan dan hasil akhir yang menjawab persoalan penyelidikan. GIS merupakan salah satu teknologi maklumat yang boleh digunakan dalam penyelidikan tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana yang pertama, GIS dapat membantu memproses data-data geografi bagi menghasilkan maklumat. Yang kedua, GIS mempunyai kaitan dengan pemetaan secara digital, dan yang ketiga, GIS juga mampu menganalisa sesuatu perkara yang terdapat di bumi. Dalam GIS, kaedah manipulasi data amat penting dan kaedah ini dapat diterapkan dalam penyelidikan sejarah. Antara kaedah yang dapat digunakan ialah klasifikasi dan generalisasi. Okey, klasifikasi di sini dapat ditarifkan sebagai penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaedah standard yang telah ditetapkan. Okey, generalisasi pula merupakan satu proses yang agak kompleks dan mencabar kerana pada skala tertentu kita perlu tentukan butiran atau aspek yang manakah perlu dikekal, dibuang, digabung dan dipermudahkan dari segi geometri. Next. Okay, next slide. Okey, ini merupakan contoh kaedah klasifikasi dan generalisasi. Okey, di sini dapat kita lihat klasifikasi di sini melibatkan dua aspek, di mana yang berwarna hijau merupakan industri berasaskan hasil tambang dan yang berwarna merah pula industri berasaskan teknologi. Okey, ini merupakan kaedah generalisasi. Di sini dapat kita lihat perbezaan di mana skalanya berbeza dan terdapat aspek dan butiran yang telah dibuang dan ada juga dikekalkan dan sebagainya. Next slide. Okey, melihat kepada aspek arkeologi pula, menurut Golden Child, arkeologi merupakan satu kajian yang mengkaji semua perubahan dalam dunia material yang disebabkan oleh kegiatan manusia serta rekod arkeologi yang terdiri daripada
tinggalan hasil tingkah laku manusia. Okey, dalam kajian arkeologi, antara teknologi maklumat yang dapat digunakan ialah foto udara ataupun aerial photo, satelit dan global positioning system iaitu GPS. Okey, foto udara digunakan dalam kajian arkeologi kerana pada ketika itu penyelidik sejarah akan menjumpai beribu-ribu tapak arkeologi, jalan yang wujud dan mempunyai ciri-ciri budaya lain yang boleh ditemui. Menurut Medri, kajian penggunaan penderiaan jauh dari angkasa lepas telah bermula di seluruh dunia sejak 50 tahun dahulu dan melalui kajian ini terdapat banyak imej satelit yang boleh dilihat secara dalam talian. GPS juga boleh digunakan dalam kajian arkeologi dan kajian lapangan dan GPS ini merupakan satu teknik untuk tinjauan kerja di lokasi. Next slide. Okey, ini merupakan contoh gambar yang diambil melalui foto udara dan ini merupakan satelit dan ini GPS. Kepentingan kaedah GIS yang kedua ialah dapat menghubung kait ruang dan sejarah. Dalam GIS, terdapat dua jenis data iaitu data spatial dan data atribut. Hubung kait ruang dan sejarah dalam sesebuah penyelidikan mempunyai kaitan dengan kedua-dua data tersebut. Okey, data spatial di sini bermaksud data sesebuah ruang ataupun kawasan, manakala data atribut pula menunjukkan ciri-ciri atau sifat data spatial. Spatial merupakan satu istilah yang mewakili setiap objek dalam peta dengan objek sebenar bumi. Namun demikian, apabila data spatial ini didokumentasikan dalam pelbagai bentuk, ia akan dipanggil data. Okey, ini merupakan contoh sekiranya seorang sejarawan menggunakan data spatial di mana setiap lapisan ini mempunyai ciri-ciri dan namanya yang tersendiri. Okey, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya iaitu Emma. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang. Seterusnya saya akan membentangkan pula kepentingan yang seterusnya iaitu GIS ini dapat merangka taburan populasi kependudukan. Hal ini demikian kerana aplikasi GIS telah menyediakan kaedah untuk menyatukan kajian untuk reruang dalam satu-satu masa tertentu. GIS juga membantu visualisasi peta taburan sesuatu perkara yang dikaji dan sekaligus menjadi pelantar pertemuan kepada para ahlilah. Di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Britain, aplikasi GIS dalam pengajian sejarah telah pun diperluaskan dan menjadi satu kemestian. Jadi bagi Knowles, di dalam bukunya iaitu Past Time, Past Place, GIS of History telah membincangkan beberapa projek yang telah pun dijalankan iaitu yang pertama, pengenalpastian taburan imigran, etnik dan kaum di kota metropolitan New York dari tahun 1900 sehingga tahun 2000. Yang keduanya iaitu pemetaan sejarah kependudukan di Britain. Yang ketiga, sejarah pertanian di Britain dan juga yang keempat GIS dalam arkeologi. Jadi bagi memberikan contoh yang lebih dekat iaitu di Malaysia ini sendiri kita telah wujudnya kawasan persempadanan pilihan raya yang sering berubah kerana berlakunya perubahan demografi penduduk yang bermastatin mengikut kepentingan ekonomi daripada satu tempat ke satu tempat. Sementara mobiliti penduduk dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain telah menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan jumlah penduduk. Jadi di situlah perubahan jumlah penduduk di satu kawasan pilihan raya ini memerlukan penyediaan persempadanan yang baru. Jadi dengan mengaplikasikan GIS, analisis persempadanan baru kawasan pilihan raya dapat dilakukan dengan mudah. Jadi ini bermakna aplikasi GIS ini memudahkan lagi pemahaman
rakyat Malaysia itu sendiri, terutamanya para pengkaji, pelajar, terutamanya pelajar sejarah terhadap keperluan perubahan persempadanan kawasan-kawasan pilihan raya di Malaysia. Okay. Di sini kita dapat lihat peta persempadanan yang dilakukan melalui kaedah GIS, iaitu Digitizing Malaysia Electoral Map, yang menunjukkan di kawasan Kelang berlakunya persempadanan pada tahun 2013. Okey, seterusnya kita dapat juga lihat peta persempadanan melalui kaedah satelit yang menunjukkan sesuatu kawasan ataupun plot persempadanan dengan lebih jelas dan terperinci. Jadi saya juga ingin menghuraikan contoh lain dalam penggunaan JIS, iaitu pengenalpastian taburan imigran, migran, kadar kelahiran, kadar kematian, etnik dan juga kaum. Okey, baiklah. Bagi memperincikan secara lebih jelas, saya akan menunjukkan satu laman sesawang, iaitu Migration Policy Institute, yang menunjukkan kadar imigran yang datang dan juga menetap di United States pada tahun 2018. Jadi terlihat peta taburan di sini telah menunjukkan dengan lebih jelas dan lengkap populasi imigran di sesuatu kawasan. Okay, jadi dapat kita lihat di sini iaitu jumlah population imigran daripada Mexico yang berjumlah 5,572,000 telah datang dan menetap di United States. Jadi kita dapat lihat di sini jumlah di setiap kawasan telah dinyatakan dengan jelas kadar populasi ataupun kadar taburan imigran itu sendiri. Setelah kita lihat laman sesawang itu, jadi kita dapat membuat analisis bahawa pengkajian sejarah dalam pengiraan jumlah kependudukan di sesuatu lokasi ataupun kawasan akan lebih mudah dikenal pasti dengan menggunakan sistem GIS. Namun begitu, di Malaysia kita masih lagi kekurangan tenaga mahir yang boleh mengaplikasikan sistem GIS, terutamanya dalam bidang pengajian sejarah. Peruntukan modal yang tinggi juga turut diperlukan untuk mengakses sesuatu sistem, walaupun penggunaan GIS di negara luar sudah pun meluas berbanding di Malaysia ini sendiri. Baiklah, untuk isi yang keempat bagi kepentingan JIS dalam pengkajian sejarah, iaitu JIS ini dapat menganggar keluasan tapak kajian. Misalnya, kami mendapati iaitu wujudnya penemuan arkeologi di tapak arkeologi Lembah Legong Hulu Perak. Tapak arkeologi ini telah dikenali sejak 1917 melalui ekskavasi Gua Kajang oleh Evans pada tahun 1918. Jadi kira-kira 70 tahun kemudian, iaitu pada tahun 1987, pihak Universiti Sains Malaysia sendiri dengan kerjasama Jabatan Muzium dan Antiquity Malaysia mula menjalankan penyelidikan di Lembah Legong di tapak Kota Tampan dan juga Gua Harimau. Melalui penemuan tapak-tapak arkeologi ini, dia dapat membuktikan bahawa zaman silam Malaysia jauh lebih lama dari tarikh yang pernah dinyatakan. Ia juga membuktikan bahawa Hulu Perak atau Hulu Legong merupakan penempatan prasejarah tertua sekali di Malaysia yang berhampiran dengan Sungai Perak dan merupakan tumpuan utama manusia pada zaman prasejarah untuk mendapatkan sumber makanan dan sebagainya. Setelah dikaji semula dengan bukti yang terkini, zaman prasejarah bolehlah dibahagikan kepada 5 kebudayaan, iaitu yang pertama Paleolitik,
sekitar 40,000 hingga 200,000 tahun dahulu. Yang kedua, epipaleolitik sekitar 10,000 sehingga 13,000 tahun. Yang ketiga iaitu neolitik sekitar 6,000 sehingga 9,000. Yang keempat, zaman logam dalam sekitar 5,000 tahun dahulu. Dan juga yang kelima iaitu zaman sejarah sekitar 1,000 tahun yang dahulu. Jadi dapat kita lihat kaedah yang digunakan dalam pengkajian di tapak Ulu Legong ini iaitu Spatial Analysis Toolbox, iaitu untuk mempersembahkan analisis jarak laluan ataupun Pax Distance Analysis. Setelah itu, dalam menjalankan analisis kawasan tadahan, fungsi Pax Distance ARC-GIS 9.3 telah digunakan. Fungsi ini boleh digunakan bagi mengira kos berjalan ke atas atau menuruni bukit dan mengenai halangan-halangan yang tegak dan mengufuk. Ia juga digunakan untuk mengira setiap sel dan jarak kos kumulatif yang paling kurang bagi sumber terdekat. Manakala mengkira jarak permukaan untuk faktor kos mengufuk dan menegak. Jadi data sumber bagi data input boleh digunakan dalam bentuk ciri kelas ataupun raster. Jadi analisis jarak laluan akan membantu memodelkan kos perjalanan, tetapi ia tidak berdasarkan masa sebenar yang diperlukan bagi meliputi jarak di antara tanah. Dan fungsi jarak laluan merupakan salah satu komponen di dalam ARCGIS, iaitu Spatial Analysis Tool yang digunakan untuk menganalisis jarak. Jadi hasilnya, gambaran perhubungan antara tapak dengan tapak yang lain telah dikenal pasti dan salah satu aspek perhubungan melalui keluasan kawasan tadahan sesuatu tapak arkeologi turut ditemui. Jadi perkara ini dapat dibuktikan lagi dengan penemuan arkeologi di Kota Tampan Legong yang membuktikannya terdapatnya penempatan manusia zaman Batu Lama di Tanah Melayu, iaitu Perak Man. Di sini dapat kita lihat iaitu kawasan tadahan kesemua kebudayaan yang telah dikaji di Lembah Legong Perak pada nilai kos jarak yang dianggarkan sekitar 5,000 sehingga 10,000. Dari segi kebudayaan, tapak, keluasan tadahan telah pun diperincikan di dalam jadual ini, di mana kita dapat lihat contohnya bagi kebudayaan neolitik iaitu Gua Batu Tukang dan Gua Ngawong dianggarkan sekitar 4,084.83 hektar keluasan telah dicapai, dan dari segi keluasan tadahan yang mencapai jarak 10 hektar iaitu 10,437.21 hektar. Kita dapat lihat analisis melalui kaedah pemetaan satelit yang memaparkan di mana keluasan yang dianggarkan sebanyak 5,000 hingga 10,000 hektar yang menjadi penempatan awal di kawasan Hulu Legong. Baiklah, dari segi dapatan kajian, kita dapat lihat salah satu penekanan utama survey di Lembah Legong telah menggambarkan perhubungan antara tapak dengan tapak yang lain ataupun dari segi zaman ke zaman yang lain, manakala salah satu aspek hubungan adalah menentukan keluasan kawasan tadahan sesuatu tapak arkeologi tersebut. Jadi kawasan tadahan tapak arkeologi ini adalah satu kawasan potensi atau sumber-sumber sebenar semula jadi atau manusia yang dieksploitasikan oleh satu kumpulan manusia pada zaman prasejarah.
Baiklah, dengan itu saya menjemput rakan pembentang yang seterusnya untuk membentangkan kepentingan GIS yang kelima. Terima kasih. Seterusnya adalah para sejarawan dapat menggunakan elemen geografi dalam penyelidikan mereka. Penggunaan model dan struktur data GIS dalam penyelidikan itu merujuk kepada perwakilan kepada elemen-elemen ruangan. Kita dapat lihat di rajah sebelah itu bumi sebenar yang ditukarkan kepada vektor dan juga ditukarkan kepada raster. Jadi slide yang seterusnya akan menerangkan dengan lebih terperinci berkaitan dengan vektor dan juga raster. Okey, data vektor. Data vektor ni menyediakan cara persembahan objek dunia benar ke dalam persekitaran GIS. Objek dunia benar ni dipersembahkan sebagai titik, poligon, garisan ataupun TIN, itu rangkaian segitiga yang tidak teratur. Objek vektor mempersembahkan bentuk di atas permukaan bumi ke dalam bentuk geometri. Kita dapat lihat di rajah sebelah, contoh dia. Vektor ni membenarkan pengguna untuk menentukan lokasi ruangan yang spesifik dan punya anggapan bahawa ruangan geografi itu adalah bersambungan, bukannya dipecahkan kepada sel-sel yang diskrit. Elemen ruangan disimpan sebagai pasangan koordinat X dan juga Y. Perlihat di rajah sebelah itu, objek dunia sebenar yang ditukarkan ke dalam bentuk geometri yang berpaksikan kepada X dan juga Y. Okey, ni ada contoh lain. Dapat lihat ada kawasan air, kawasan perhutanan dan juga kawasan perumahan yang ditukarkan ke dalam bentuk geometri yang berpaksikan X dan juga Y yang ditukarkan. Dan rajah sebelah menunjukkan titik-titik yang bersambungan di antara satu sama lain dan bukannya dipecahkan. Lihat kawasan perhutanan. Okey, data raster. Data raster ini merupakan data yang berasaskan sel seperti imej foto udara ataupun DEM, itu model ketinggian digital. Data raster ini menyimpan imej sebagai lajur ataupun baris yang mengandungi nombor ataupun nilai digital, itu digital value ataupun numbers, bagi setiap sel ataupun grid. Jadi, setiap sel grid ni akan punya nilai yang tertentu walaupun sel tersebut kosong. Hal ini kerana setiap sel ni punya indeks yang tertentu bagi atribut. Data raster juga dikategorikan berasaskan nilai piksel. Kebiasaannya nilai raster ni melibatkan jadual yang besar, itu piksel yang ditetapkan pada nilai yang spesifik antara 0 hingga 255. Dan nilai piksel ni boleh mempersembahkan hal yang berkaitan dengan ketinggian, suhu dan lain lagi. Seperti yang kita tahu, penulisan ataupun penyelidikan sejarah juga melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan ketinggian, suhu, kecurunan dan sebagainya. Jadi, secara tak langsung kita boleh menerapkan unsur-unsur ataupun elemen geografi GIS ni dalam penyidikan kita. Ia bukan sahaja untuk memudahkan kerja kita, namun apabila kita menggunakan data raster ataupun elemen-elemen geografi ini, jadual kita tu akan nampak lebih tersusun, lebih teliti dan lebih mudah untuk difahami, bukan saja kepada penyelidik tersebut tapi juga kepada orang awam yang ingin membaca tentang penyelidikan tersebut ataupun untuk sejarawan lain yang ingin menjadikan penyelidikan tersebut sebagai bahan rujukan mereka. Jadi mereka boleh melihat perkara tersebut dan boleh memahami dengan begitu mudah. Data juga dikelaskan sebagai continuous, contohnya seperti gambar ataupun tematik, di mana setiap sel ni mewakili jenis objek. Data raster ni boleh terdiri daripada pelbagai format seperti TIF, GIF, ERDAS dan juga lain-lain lagi. Okey, ni ada contoh. Kita boleh lihat rajah sebelah itu kawasan yang punya kawasan perairan, kawasan perumahan dan sebagainya ditukarkan ke dalam bentuk grid. Kita dapat lihat, okey, dalam satu kotak grid tu mewakili ada sedikit kawasan perairan, ada sedikit kawasan perhutanan, ada sedikit kawasan perumahan. Jadi setiap sel grid ni mewakili sesuatu objek dan bukannya kosong, malah punya nilai ekstrim masing-masing. Kita dapat lihat di contoh yang sebelah. Contoh yang sebelah adalah kawasan yang bersuhu. Kita dapat lihat dengan lebih jelas apabila ia punya kandungan yang menerangkan tentang peta tersebut. Kita dapat lihat yang berwarna biru merupakan kawasan yang paling rendah suhunya, manakala kawasan yang berwarna koko tu mempunyai suhu yang paling tinggi. Jadi apabila kita memasukkan elemen geografi ni dalam
penyelidikan sejarah secara tidak langsung ia dapat memudahkan lagi untuk kita melihat pemetaan tersebut. Jadi bukan sahaja untuk para sejarawan, malah untuk yang tidak belajar tentang sejarah pula dapat memahami penyelidikan yang telah dilakukan oleh sejarawan. Contohnya kita dapat tahu dengan lebih jelas tu kawasan yang bersuhu tinggi, itu kawasan yang bersuhu rendah. Jika kita tidak melakukan perkara ini, mungkin agak sukar atau susah untuk difahami oleh sesetengah individu. Okey, seterusnya analisis jarak jauh juga dapat membantu dalam memodelkan kos perjalanan berdasarkan masa sebenar yang diperlukan bagi meliputi jarak di atas tanah. Fungsi jarak laluan ini digunakan bagi menganalisis jarak. Contoh dia kajian di tapak arkeologi Lembah Lenggong Hulu Perak. Pengkaji ini telah menggunakan ARC-GIS versi 9.3 bagi melaksanakan analisis jarak laluan yang menggunakan raster. Pengkaji tersebut menggunakan raster dengan ukuran sel grid yang bersaiz 30 meter kali 30 meter persamaan 1 piksel. Okey, ini adalah contoh-contoh perbezaan di antara vektor dan juga raster. Kita dapat lihat vektor ni lebih kepada poin-poin dan dalam bentuk geometri, manakala raster pula dalam bentuk sel ataupun grid. Kita lihat ada point, ada line, ada juga area, dan rajah yang sebelah adalah menunjukkan wajah objek dunia sebenar yang ditukarkan kepada raster, kemudian ditukarkan kepada vektor. Okey, poin yang seterusnya adalah sesuatu pengurusan atau penyelidikan adalah bersifat kompleks. Jadi, untuk melakukan sesuatu penyelidikan ni, penggunaan GIS ni amat penting kerana ia dapat memudahkan sesuatu penyelidikan tersebut. Hal ini kerana perlunya gabungan dan juga proses banyak set data serta pertimbangan tentang situasi yang berlaku. Jadi, penggunaan GIS dalam pemetaan ini dapat membantu penyelidikan untuk berjalan dengan lancar, terutama sekali yang berkaitan dengan arkeologi. Penyelidikan sejarah kita sedia maklum agak rumit kerana punya proses pengumpulan data dan juga lain-lain lagi. Jadi, apabila kita menggunakan GIS, data-data ini akan dikumpul kemudian dimasukkan ke dalam komputer bagi membentuk satu rangkaian data yang berbentuk GIS itu dengan menggunakan perisian ARC-GIS ataupun ARC-View GIS. Jadi, apabila kita menggunakan perisian tersebut dalam pemetaan kita tu akan menjadi lebih terperinci, lebih mudah difahami, lebih mudah teratur, dan bukan sahaja untuk memudahkan penyelidikan sejarawan tersebut, tapi juga untuk memudahkan golongan pembaca seperti para pelajar ataupun para penyelidik yang ingin menggunakan penyelidikan tersebut sebagai bahan rujukan mereka. Jadi, penggunaan GIS ni akan membuatkan penyelidikan yang bersifat kompleks tu menjadi lebih senang. Secara kesimpulannya, memang tak dapat dinafikan lagi bahawa GIS ni telah mengubah bidang sejarah dengan membina semula naratif menggunakan data sejarah atau arkeologi yang sedia ada. Para sejarawan atau ahli-ahli arkeologi ni dapat meningkatkan mutu dan kualiti penyelidikan sejarah dengan data-data yang didapati melalui GIS. Kehadiran imej satelit dengan menggunakan aplikasi GIS ni telah memperincikan lagi ketepatan lokasi tempat-tempat yang bersejarah. Jadi, dengan adanya GIS ini, para sejarawan ni dapat mendapatkan bahan ataupun data mentah yang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam pengkalan data yang akan disimpan dengan lebih tersusun dan selamat. Jelaslah bahawa GIS ni menjadi alat yang penting dalam kalangan ahli sejarah pada masa ini. Hal ini demikian kerana GIS ni punya keupayaan aplikasi dalam bidang penyelidikan sejarah. Okey, ini adalah biografi daripada kumpulan kami. Terima kasih.